Siap sedialah kerana saat perpindahan itu makin hampir dengan kamu, atau sudah hampir dengan kamu. Wa tazawwadu fa inna safara ba'idun. Berbekallah kamu dengan sebaik-baik bekalan kerana perjalanan ini amatlah jauh. Wa khaffifu asqalakum, kurangkanlah bebanan kamu. Fa inna wara'akum aqabatun qu'udan la yaqta'uha illa al-mukhaffifun. Karena sesungguhnya di hadapan kamu banyak perkara yang akan menyulitkan kamu. Tidak ada sesiapa pun yang berjaya melepasi suasana dan keadaan ini melainkan orang yang baik langkahnya atau sempurna amalan. Ayyuhan nas, tadi Nabi guna ya ma'syaral muslimin, tapi Nabi guna ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Semua manusia akan merasa keadaan ini. Inna baina yadayi sa'ah, apabila manusia itu, apabila suasana kiamat itu hampir dengan kamu, sesungguhnya kiamat itu hampir dengan kamu. Dan apabila kiamat itu hampir dengan kamu, umuran syidadan wa ahwalan idhaman wa zamanan suhban, Nabi kata, kamu akan berdepan dengan suasana yang gawat, bencana yang besar. Kehidupan kamu amat tertekan, kehidupan kamu amat sulit, kehidupan kamu amat payah. Zamanan su'ban, kehidupan yang menyulitkan, menekankan. Okey. Apa salah satu perkara yang berlaku apabila hampir kiamat? Kita akan berdepan dengan zamanan su'ban, suasana waktu masa yang begitu menekan dan menyulitkan. Apa yang berlaku pada waktu itu? Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallazi nafsi biyad, demi sesungguhnya aku dalam genggaman dia. Mana setiap kita dalam kekuasaan Allah. La tadhabud dunya hatta ya'ti 'alan nasi zamanun. Nabi guna perkataan zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia berdepan dengan satu masa ni, zamanun, yang Nabi sebut ucapannya di Arafah. Zaman su'ban, zaman yang menyulit dan menyusahkan kamu, zaman yang menekankan kamu. Sekarang kita hidup tak zaman ni, zaman yang menekankan. Kita lalui ke tak zaman sekarang, zaman menekankan ni, zaman tertekan. Kita sedang menghadapi sekarang ni, tuan-tuan. Kehidupan kita sekarang ni makin tertekan. Contoh paling mudahlah, minyaknya paling senang, pembunuhan sana sini, jenayah makin meningkat. Tembak dulu belakang kira. Macam mana tu? Allah Rabbi. Okey, apa akan jadi pada waktu itu? Ni Nabi kata, la yadril qatil fima qatala wala maqtul fima qatala. Mudah fahamnya, orang yang membunuh tak tahu sebab apa dia membunuh. Orang yang kena bunuh tak tahu sebab apa dia dibunuh. Tak tahu apa salah dia dibunuh. Orang yang membunuh tu dia tak tahu sebab apa dia membunuh. Dan ada pengakuan itu. Contoh, tentera Mesir yang buat pengakuan selepas itu, dia pun tak tahu kenapa dia sanggup membunuh rakyat yang berdemonstrasi di jalanan membantah rampasan kuasa. Tetapi oleh kerana arahan siapa? Arahan orang yang berkepentingan. Orang yang dibunuh tak tahu apa salah dia. Apa salahnya saya dibunuh? Tak tahu. Mungkin dia berdemonstrasi nak buat benda yang sama seperti yang dibuat oleh askar. Mungkin dia berhimpun kerana nakkan keamanan. Mungkin yang berhimpun kerana nak menyatakan sokongan mereka terhadap pemerintah yang dipilih secara adil. Mungkin segelintir mereka berhimpun kerana nak buat benda yang sama seperti askar yang telah membunuh ribuan rakyat di jalan atau di dataran.
Yang dibunuh tak tahu sebab apa. Dia hanya berhimpun kerana nak tunjuk rasa sokongan mereka kepada pemerintah yang dipilih secara adil. Salahlah. Dia berhimpun kerana tujuan nak menunjukkan rasa betapa perlunya keamanan di Mesir. Dia berhimpun bukan tujuan nak buat benda yang sama seperti askar yang bunuh rakyat. Bukan. Dia pun tak tahu kenapa, apa salahnya dia dibunuh. Sahabat ni bila dengar cerita ni, masing-masing dah takut. Takut. Risau. Faqih. Bangun sebagian mereka tanya. Kaifa yakunu zalik? Macam mana keadaan ni berlaku? Siapa ada berlaku? Apa Nabi jawab? Al-haraju. Alif lam haraji. Ini sebab berpunca daripada adu domba beberapa kumpulan kelompok yang ada kepentingan diri untuk melakukan sesuatu sehingga mereka sanggup menumpahkan darah manusia. Al-haraj orang terjemah fitnah. Sehingga mereka yang berhimpun pada waktu itu yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya di dalam neraka. Ada tak ada suasana ni sekarang? Ada. La tadhhabu dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi zaman. Takkan berlaku kiamat sehinggalah menimpa satu masa kepada seluruh manusia, masa yang disebut zaman su'ban. Saya sambung hadis tadi, tak habis tadi. Nabi kata, kamu akan berdepan dengan masa yang sulit, sukar dan tertekan. Apa lagi akan jadi pada waktu itu? Yatamallaku fihi zulma. Orang zalim memerintahkan. Wa yatasaddaru fihi fisqa. Orang fasik mendapat jawatan penting dalam kehidupan kamu. Abu Haji. Itu contoh. Fayuttahu fihi al-amiruna bil ma'ruf. Orang yang menyuruh kepada yang baik dipersalah. Kita suruh kepada yang baik, dia kata kita ni fitnah dia. Dia kata kita aibkan dia. Dia kata kita perurukkan dia. Kita nak suruh orang buat benda baik, kita pula dipersalah. Wa yudaru naruna minal munkar. Orang yang cegah kemungkaran, larang kemungkaran, mereka pula dihalang. Tak boleh. Sini pencegah maksiat tak boleh masuk. Misal contoh. Tak boleh. Maka Nabi kata fa'iddu li zalikal iman. Fa'iddu ni bersiap sedialah kamu menempuhi masa itu dengan iman. Iman paling berharga pada waktu itu. Abdu alaihi bin nawajiz. Berpegang, berpautlah kamu dengan agama itu dengan sekuat-kuatnya. Tak ada dah. Semangat-semangat nasionalisme tak boleh menguntungkan kita pada waktu itu. Melainkan berpegang teguh dengan agama sahaja. Wajahu ilal amal salih. Perbaiki, perelok, perbanyakkan amalan salih. Wa akrihu alaihi nufus. Paksalah diri kamu untuk melaksanakan kewajipan yang diperintah. Tak boleh buat, kena paksa juga. Tempoh sudah hampir, tak boleh tangguh. Wasbiru ala dharra. Bersabarlah kamu menghadapi suasana penderitaan dan kesusahan ini. Nanti tafaddu ila na'imid daim. Kamu akan dapat nikmat yang berkekalan, iaitu syurga yang abadi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, Zulhijjah bulan yang mendekatkan kita dengan akhirat. Allah Ta'ala sebut azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Kata Allah dalam surah An-Najmi ayat 57 hingga 62. Allah Ta'ala sebut telah dekatnya berlaku kiamat. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui bila akan berlakunya kiamat itu selain Allah.
dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang atau menghentikan atau menghapuskan huru hara pada hari tersebut. Patutkah kamu merasa hairan di atas pemberitaan ini? Pelikkah kita bila orang cerita tentang kiamat ni? Sedangkan sewaktu pemberitaan itu disampaikan, ada di antara kamu yang mentertawakan pemberitaan ini. Mereka tidak mahu menangis atau menyesali di atas dosa yang telah mereka lakukan. Dan ada di antara mereka samidun, melengah-lengahkan urusan dan kewajipan ibadah mereka. Oleh yang demikian kata Allah, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua pasal korban. Ada orang faham korban ni tak buat tak apa, nak buat pun tak apa. Ini pahaman mana ni? Ini pahaman sesat dan menyesatkan. Ada pula yang kata korban ni semua hidup, tak apa dah ustaz. Lagi sesat. Ada setengah bila kita tanya, pasal apa tak buat korban tahun ni? Dia kata tahun lepas anak buat dah, tahun ni anak tak buat. Pun sesat juga. Ada yang kata tak buat korban tahun ni, saya ustaz tahun ni tak buat, tahun depan saya buat. Pun sesat juga. Memang sesat je pagi ni. Dia lebih teruk lagi, ada orang bila orang tanya tak buat korban tahun ni, sunat muakkad saja ustaz, bukan wajib pun. Salah faham dia tentang sunat muakkad ni. Tuan-tuan buka kitab Qawaid Fiqhiyah karangan Imam Asyuti. Ketika membahaskan tentang maksud erti beberapa hukum, sunat muakkad ni bukan sebagaimana yang kita faham, buat tak apa, bukan. Sunat muakkad ni wajib bagi orang yang berkemampuan. Wajib. Kalau kita tanya satu orang, awak tak buat korban tahun ni, saya tak mampu. Kalau kita tanya 10 orang, saya rasa 11 orang jawab tak mampu. Tanya 10 dah, 11 orang jawab tak mampu. Habis siapa yang mampu ni? Al-Allamah Syekh Al-Utsaimin, seorang ulama tokoh sarjana Islam, bila ditanya pada dia, siapa orang yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban? Dia tak jawab doktor, dia tak jawab pensyarah, dia tak jawab peniaga, dia tak jawab. Dia buat tamsilan saja, contoh perbandingan. Kalau satu orang itu, dia boleh simpan duit dia untuk tujuan melengkap dan menyempurnakan urusan duniawi dia, kenapa dia tak boleh menabung bagi tujuan menyempurnakan dan melengkapkan urusan ukhrawi dia? Kalau dia rasa sedangkan urusan ukhrawi itu lebih penting dari urusan duniawi dia. Kalau dia rasa urusan ukhrawi itu lebih penting dari urusan duniawi dia, sudah tentu dia akan menyimpan sejumlah dana bagi tujuan ibadah korban yang ditetapkan oleh Allah setiap tahun. Bukan tahun lepas buat, tahun ni tak buat, bukan. Setiap tahun difardukan ke atas setiap orang yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban. Ini tak, tahun lepas buat, tahun ni tak buat, ni siapa ajak kita? Ibadah korban ni satu ketetapan yang mesti dibuat pada 9 Zulhijjah, 10, 11 dan 13. Tak ada siapa boleh ubah ketetapan ini. Sebagaimana kita kena faham, sembahyang itu satu ketetapan yang telah ditetapkan. Subuh waktu bila, maghrib waktu bila, ketetapan, tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh tinggal. Ibadah korban pun sedemikian. Kenapa kita anggap ibadah korban ni sepatut ibadah sampingan, tak perlu didahulukan? Ibadah buat tak apa. Sedangkan dia ibadah fardu bagi orang yang berkemampuan setiap tahun. Hadirin sekalian. Tapi ada orang dia ambil cuti pula tahun ni. Cuba cuti sembahyang seminggu. Minggu depan sambung pula sembahyang. Tak masuk neraka kita. Mudah sangat faham agama ini.